Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan yang diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa malam ini kita bersiaran yang dibawakan secara langsung kepada anda oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui penseriman audio Facebook dan juga platform Zoom. Dan malam ini kita akan mengikuti wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, siri ke-23 surah An-Nisa ayat 135. Siri ke-23 maknanya tolak dua. Kerana intro siri pertama dan satu lagi ialah ayat 282 surah Al-Baqarah ada dua siri. Jadi kita telah melalui 20 perbincangan ayat ya ayyuhallazina amanu dan malam ini adalah tajuk yang ke-21. Baik. Untuk malam ini kita akan meneliti ayat 135 dalam surah An-Nisa, surah yang ke-1, 2, 3 dan 4. Dan surah An-Nisa adalah surah yang keempat mengikut tertib atau susunan masaf. Baik, tegakkan keadilan dalam apa jua keadaan. Dan ayat ini kalau kita telitilah sekejap lagi menyentuh tentang perihal berlaku adil kepada semua pihak, sama ada orang tadi itu orang kaya ataupun orang miskin ataupun ahli keluarga, kaum kerabat dan sebagainya. Baik, kita mulakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lin-nas. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Okay, seperti biasa frasa yang pertama, biasa kita baca ayat Quran ini dia ada frasa-frasa. Kan ada frasa-frasa dalam satu ayat, ada frasa-frasa yang perlu kita fahamlah. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu, jadilah kamu, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Kunu, jadilah, qawwamina daripada perkataan qaim, orang yang menegakkan bil qisti keadilan, syuhada alillah, lagi menjadi saksi yang menerangkan akan kebenaran lillah kerana Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun maknanya berlaku adil ini kepada atau terhadap diri kamu sendiri, awil walidaini atau ibu bapa kamu, wal aqrabin ataupun ibu bapa dan wal aqrabin adalah kaum kerabat kamu. Okey, in yakun ghaniyan aw faqiran, sekiranya kalaulah orang yang didakwa itu orang kaya, aw faqiran ataupun miskin, fallahu aula bihima, maka janganlah kamu terhalang
daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Fallahu aula bihima, kerana Allah itu lebih penting dari keduanya. Keduanya ini balik kepada orang kaya ataupun fakir ataupun orang miskin lah. Bahasa kita orang miskin. Walaupun ada sedikit perbezaan antara fakir dan miskin, tapi dalam konteks kita di Indonesia ni kita lebih menggunakan istilah miskin. Kemudian dalam frasa yang berikutnya, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu, oleh itu janganlah kamu mengikut atau menurut hawa nafsu kamu supaya tidak menyeleweng dari keadilan. Fala tattabi'ul hawa, jangan kamu mengikut hawa, yakni hawa nafsu, an ta'dilu, yang mana dia boleh menyimpang ataupun menyeleweng dari keadilan. Wa in talwu, dan sekiranya kamu memutar belikkan keterangan, au tu'ridu, ataupun enggan, tak mahu daripada menjadi saksi, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha mengetahui dengan mendalam. Ini fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Baik. Surah An-Nisa ayat 135. Apakah hubungan ayat ini dengan ayat atau ayat-ayat yang terdahulu? Kalau kita merujuk, kita akan dapati bahawa ayat surah An-Nisa ini, ayat 135 surah An-Nisa ini merupakan perintah umum untuk berlaku adil. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Perintah umum untuk kita manusia berlaku adil kepada siapa? Sesiapa sahaja. Kan sama ada kepada diri kita, ahli keluarga kita, mak ayah kita, jiran tetangga kita, sahabat handai taulan kita dan sebagainya lah. Baik. Kepada semua pihak. Perintah ini menyusul selepas berlaku perintah adil kepada anak yatim. Dalam ayat-ayat yang terdahulu yang menyebut berlaku adil kepada al-yatama, anak yatim, orang perempuan, golongan mustad'afin, termasuklah juga kita panggil OKU hari ini, kan? OKU ataupun orang yang sakit dan orang yang cacat, kan? Kena berlaku adil, letakkan sesuatu pada tempat dia. Itulah definisi adil dalam Islam yang kita fahami, dan adil adalah lawan kepada zalim. Zalim apa dia? Tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah sebab penurunan ayat ini? Biasakan ini antara kaedah ataupun metodologi bagaimana kita nak memahami nusus Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran. Kan, kalau orang kata tak ada, kita hanya sekadar baca, kita faham, terjemah saja, tidak memadai. Bermakna kalau kita merujuk kepada kutub tafsir, kitab-kitab tafsir, pelbagai jenis kaedah, pelbagai jenis kitab tafsir yang ditulis berdasarkan kepada sama ada minat, kecenderungan dan seumpamanya oleh penulis tafsir. Kan ada yang jenis fokus kepada gaya bahasa ataupun balari, kan, keindahan bahasa, kan, dan pelbagai lagi lah. Masing-masing ada cara yang tersendiri untuk mentafsirkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pro dan kontra, kan, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima akan pentafsiran dan kitab tafsir yang dihasilkan oleh penulis-penulis tadi. Baik. Ini antaralah, kan, sebab penurunan ayat. Jadi kita faham, kan, tentang ayat ini. Begitu juga dengan kita nak faham dari sudut bahasa, bahasa Arab, kan kena menguasai bahasa Arab. Dari sudut dalam bahasa Arab dia panggil nahu ataupun grammar lah, kan. Nahu dan sorof dan yang sewaktu dengannya kita kena tahu, kita kena faham. Tak boleh kita baca terjemahan Melayu ataupun Inggeris
terus kita huraikan berdasarkan kepada kefahaman dan penaklukan akal kita, kan, maka kemungkinan besar berlaku kesalahan terhadap memahami nas Al-Quran itu. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang bahaya. Baik. Apakah sebab penurunan yang saya sebutkan tadi? Ahli-ahli tafsir ada meriwayatkan, ada menjelaskan akan sebab nuzul ataupun sebab penurunan ayat ini, antaranya menerusi Ibn Abi Hatim dan juga As-Suddi, katanya dua orang lelaki. Dua orang lelaki ini yang mana seorang miskin dan seorang lagi kaya bertengkar di hadapan Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi pun menyembelihi si miskin tadi. Nabi menyembelihi si miskin tadi kerana pandangan Nabi SAW itu orang miskin tidak menindas ataupun tidak menzalimi orang kaya. Nampak tak? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini untuk nak realign, kan, memperbetulkan kefahaman Nabi SAW. Yang ini kita kena jelaskan. Terdapat juga beberapa ayat yang lain, misal kata penurunan surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, tentang apa tuan-tuan, kan, Allah tegur Nabi, kan, baik, dan sebagainya lah. Jadi yang ni pun sebab Nabi SAW adalah manusia macam kita, kan. Ini kena faham elok ni, jangan salah faham. Lebih dia daripada kita. Pertama, dia diberikan atau dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dan dia dilantik menjadi rasul dan nabi. Kita tak ada apa. Kita tak ada jawatan, hanya sekadar khalifah saja. Yang tu pun tak berapa nak mengaku. Kan, seolah-olah lupa yang kita ni adalah khalifah. Kan? Lupa. Bila masa aku jadi khalifah? Tak, khalifah ni ialah khulafah Rasyidin. Dah habis dah. Kan, kalau khalifah dalam kerajaan umat Islam, Bani Abbasiyah, Bani Osman, kerajaan Osmaniyah dan sebagainya, kan. Sedangkan Allah Taala dah sebutlah dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan khalifah itu merujuk kepada manusia, bukannya kepada kita manusia, bukannya jawatan yang tertentu. Itu juga ada maknanya. Baik, jadi dalam hal ini maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ataupun nak realign lah, memperbetulkan kefahaman Rasulullah SAW supaya berlaku dan bertindak adil ke atas orang kaya dan orang miskin. Kalau kita ni mungkinlah tasawur kita, kan, satu pihak kita rasa sudah tentulah orang kaya ni orang yang baik-baik, orang yang kurang baik. Apakah begitu kita punya persepsi? Tidak, betul tak? Kan? Kalau orang kaya ni, okey, orang yang ada kesedaran civic yang tinggi, orang miskin ni totally lost. Tak boleh, kan? Tak boleh kita nak bersangka baik kita ataupun membuat kesimpulan yang sedemikian. Kan, itu adalah salah. Baik. Perbincangan. Berlaku adil. Oleh kerana kita perhati tengok frasa pertama ayat ini, suruhan dari Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kan, Allah suruh berlaku adil. Imam Ibn Katsir ini dalam tafsir dia, tafsir Al-Quran Al-Azim, menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada hamba-hamba dia, kepada hamba-hamba maknanya khitab ataupun tuju ayat ini kepada ya ayyuhallazina amanu. Hamba-hamba tadi merujuk kepada allazina amanu, orang yang beriman. Kita dah maklum dah, kan, tingkatan orang yang umat Islam ni ada 5. Yang paling rendah sekali, the lowest, adalah orang yang allazina aslamu, orang yang Islam, kan, Muslim. Yang kedua ialah naik satu tangga, iaitu mukmin. Kemudian naik satu lagi, yang ketiga ialah muhsin, yang baik untuk diri dia sahaja. Yang keempat ialah muslih, baik untuk diri dan juga untuk orang lain. Dan yang kelima, yang paling tinggi adalah muttaqi, dan jamaknya adalah muttaqin, kan, ataupun muttaqun, yang biasa kita dengar, kan, saban hari Jumaatlah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan bila masuk Ramadan pun antara kita kata maqasid, objektif puasa Ramadan adalah la'allakum
tattaqun, mudah-mudahan dengan kamu puasa pada bulan Ramadan, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Baik, jadi kata Ibnu Katsir tadi, ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata Allah perintah kepada hamba-hamba dia yang beriman supaya jadi penegak keadilan. Kunu qawamina. Kan, kunu jadilah, kunu ni jadi. Macam kita dengar perkataan biasa, kun fayakun. Allah kata jadi, jadilah. Kan? Kana yakunu. Okay, kunu jadilah kamu qawamina. Okey, ada bawah di sini disebutkan sehingga mereka tidak berpaling dari keadilan kanan dan kiri, mana jalan straight, jalan lurus, tidak menghiraukan celaan, cacian, orang yang mencela, dan mereka hendaklah saling bekerjasama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau kita rasa kita nak menegakkan keadilan, kita nak menegakkan kebenaran, kan, kita lupakan mungkin perkara-perkara yang adalah sikit sebanyak perselisihan, persengketaan dan sebagainya, kerana agenda yang lebih besar adalah agenda untuk nak menyatukan dan membawa ummah kepada kesatuan. Kan? Apa panggil, kena kikihkanlah, ketepikan semangat ataupun juga kepentingan diri ke apalah, kan. Baik. Perkataan qawamin daripada asalnya adalah qawamun, kan, kalau dari sudut kata asal, dan qawam ini adalah jamak. Qawam adalah jamak ataupun dan sirah mubalaghah, perkataan bentuk mubalaghah. Balaghah ni ialah kalam balari, kalam yang dalam lah, kita kata tak, kan. Daripada perkataan qaim, dia qaim ini adalah single ataupun singular word, kan, dia akan jadi qawam. Kan, adapun qawamin ataupun qawamun itu adalah kata jamak, maknanya penegak, kan, ala wazni fa'il, atas kata pelakulah, penegak dengan sungguh-sungguh, maknanya nak tegakkan sungguh-sungguh di atas prinsip keadilan. Baik, ungkapan sirah ini, ungkapan qawam ini membawa makna bahawa orang mukmin dikehendaki berlaku adil dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, pada setiap masa, biasalah tak, di mana sahaja kita berada, kan, di mana sahaja kita berada, sehingga keadilan tadi itu menjadi sebati dengan jiwa kita, dan ia dicerminkan atau ditonjolkan menerusi tingkah laku dan dalam kegiatan kita seharian. Kan, adil sesama makhluk, tak, kan, adil sesama makhluk. Kucing sendiri pun kita duduk makan, tiba-tiba kita ni spot, kan, ataupun sepak kucing, kan, kita sudah menzalimi kucing tadi. Apa kucing itu buat pada kita? Kan, kalau dia berak depan rumah itu kesalahan satulah, tapi kalau kita duduk, maknanya tiba-tiba saja datang, kan, kucing tadi, kita sedang makan di warung misalnya, kan, jadi mana kita ni sudah tidak berlaku adil terhadap haiwan, contohlah, kan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang beriman sentiasa tegakkan keadilan dengan ungkapan ataupun frasa kunu qawamin bil qisti, bil qist. Kalau kita baca sini adalah kutubun jaddu, kan, qalqalah kubra bila kita waqaf. Baik, kunu qawamin bil qist. Kalau yang single, okey, kun qawaman, kun qawaman, kalau seorang lah, tapi Allah titahkan, Allah perintahkan dalam kata jamak adalah kamu ini menjadi penegak keadilan, dan sebagai gandaan lah al-qist. Al-qist itu juga makna adil. Sedangkan dia boleh diungkapkan dengan perkataan adilu, kan, kita baca dalam ayat yang lain ada disebutkan adilu, berlaku adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa, kerana adil itu lebih dekat, lebih hampir kepada takwa. Tapi dalam konteks ayat ini Allah menyebutkan kunu qawamina, jadilah orang yang menegakkan keadilan. Dua-dua maknanya, kalau dari sudut bahasa ni jadi pengulangan di situ menunjukkan akan sungguh-sungguh untuk nak jadi dan nak tegakkan keadilan. Baik, sebab dalam bahasa Arab ni ada
perkataan inna, sesungguhnya, la, kan, litaukid, dan sebagainya. Dia adalah dia punya syarat-syarat dan apa panggil, untuk nak menunjukkan akan tahap kesungguhan terhadap suatu kata-kata atau tamu sekali kalamullah dan juga kalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ataupun juga qumu bil qist, kan, maksudnya adalah kamu menegakkan kebenaran atau keadilan. Tidak, tapi dari sudut kalam balaghi ni, ini sebab tuan-tuan, bila kita baca Quran, kan, kita baca terjemahan kita boleh faham dah maksud, tapi bila baca bahasa Arab ni, ibaratnya dia panggil apa dia, kefahaman ataupun zauq itu, perasaan itu menyelinap masuk dalam hati sunubari, kita rasa okey, kita faham dan nak kata apa, seronok ke, kenyang ke, puas hati ke, bila kita dapat memahami, membaca dalam teks Arab itu. Kan, itulah keistimewaan. Maknanya bagi orang awam diri pun bolehlah sedikit demi sedikit untuk nak mempelajari bahasa Arab. Kerana sebahagian daripada perkataan bahasa Melayu pun adalah serapan dan ambilan daripada bahasa Arab. Cuma kadang-kala kita ni diajar cara susah. Patutnya cari mana-mana perkataan misalnya adil, dan bahasa Arab pun adalah adil. Cuma nak mesh itu kena usahalah sikit, kan. Jadi asas perkataan itu telah pun ada. Baik, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan kunu, kata perintah, dengan erti supaya terkandung di dalamnya, dalam kunu itu, kata perintah itu, jadilah kamu, kan, dengan dua matlamat. Pertama, untuk mendidik hati kita manusia supaya sentiasa menegakkan keadilan. Nak tegakkan keadilan kena lawan hawa nafsu, kan. Dia benda-benda ni benda yang kontra ada. Amar ma'ruf mesti sekali dengan seiring dengan nahi mungkar. Tak boleh amar ma'ruf dan mungkar kita diamkan. Kita menyuruh kepada tauhid dan pada masa yang sama kita tidak banteras syirik, kan. Tak boleh, kerana dia kena serentak seimbang. Kita menyuruh kepada akidah tauhid dan pada masa yang sama kita kena banteras unsur-unsur jalan-jalan yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kan, sebagaimana hari inilah dalam konteks sistem pendidikan hari ini, dia biarkan bebas terbuka. Tak apalah, nanti dia tahu, dia faham, dia reti, dia sedar, okey, dia akan pilih jalan yang terbaik. Tak, itu bukan cara Islam. Cara Islam ialah antaranya tadi, kan, mesti yang kebaikan dibuka seluas-luasnya dan kejahatan, keburukan ditutup sesempit-sempitnya, kan. Tidak ada ruang untuk perkara-perkara yang buruk yang boleh membawa kepada dosa dan apatah lagi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua ialah menyebarkan keadilan. Dan keadilan kita juga kita maklum meletakkan sesuatu pada tempat dia dalam semua dimensi ataupun aspek kehidupan kita. Bila keadilan itu dapat ditegakkan, benda ni benda yang agak relatif. Memang susah, kan? Susah apa dia? Adil ni macam mana? Kan, anak kita ada berapa orang? Ada 5 orang. Nombor 1 sampai nombor 5. Okey, makan. Nak makan, nak kira macam mana? Nak makan satu, macam apa panggil? Satu mangkuk tu saja ataupun satu senduk nasi lah, kata tak, kan? Daripada yang sulung sampai yang bongsu. Apakah itu adil? Mestilah kalau yang kakak sulung, kak long ke, abang long ke, mesti mengamuk pasal apa? Kan, dia punya sisi dah besar sedikit bandingkan dengan si bongsu. Makna kalau kita faham konsep dan definisi adil ialah letakkan sesuatu pada tempat dia, maka si sulung, yang sulung tadi itu akan makan, okey, contohlah berapa? Satu senduk setengah. Manakala yang bongsu akan makan nasi dengan sekadar setengah senduk, maka itulah adil, kan, kerana yang sesuai dengan keadaan dan kondisi manusia tadi. Mungkin tuan-tuan ada pernah tengok dalam gambar, poster, video dan sebagainya, orang letakkan keadilan, kan, letak button dia 3 orang tu, kan. Keadilan ialah kalau yang tinggi rendah, kan, macam kita kata 3 orang lah, yang tinggi, sederhana dan rendah ni, maka kalau letakkan satu macam patut lah, yang tingginya 1 kaki belakang, maka itu bukan adil. Maka orang yang rendah tadi, dia tak dapat nak melihat apa yang di sebalik dinding sana. Jadi yang adil ialah
Akan kita tinggikan kepada orang yang rendah dan yang sederhana supaya ketiga-tiga orang tadi itu dia dapat melihat di sebalik tembok ataupun dinding tadi. Itulah keadilan. Baik, jadi bila keadilan ini disebar luaskan dan insya-Allah lah pelan-pelan. Kan, di samping ada pengetahuan, ada kefahaman dan ada kesedaran, dan kita pun tahu pertarungan antara hak dan batil, antara adil dan zalim ini tidak akan terhenti. Tak akan terhenti, kan? Sekalipun contohlah kata tak apa Islamic law lah, undang-undang Islam itu dilaksanakan, dua benda ni yang saling bertentangan ini akan sentiasa wujud dari masa ke semasa sampai dunia ini kiamat. Pertembungan, pertarungan antara hak dan batil. Kerana manusia ada nafsu dan ada hasutan daripada iblis setan. Kacau wali. Lainlah kalau dua benda tadi itu dah tidak ada bermakna, manusia dia akan balik back to the nature, balik kepada fitrah semula jadinya untuk patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak berlaku pada kehidupan kita di dunia. Kerana dah tabi'i dunia begitu. Kan? Dan tidak ada pihak yang tunduk kepada kezaliman. Ini memang kita terpaksa lah hakikat kan terima. Macam hari ni lah, kalau di Selangor ni okey 3 booster. Tak. Kalau 2 hari tu 2 dos okey boleh masuk surau masjid. Hari ni 3. Kan? 3 dos lah kira tak. 2 tambah 1 okey baru boleh masuk masjid untuk mendirikan solat Jumaat. Arab kata wa illa fala, dan kalau tak ada tak dapat lah. Kan? Tak dapat lah. Kan? Mungkin satu pihak lagi norma baru, oh lega lah aku, tak perlu nak bersusah payah apa solat Jumaat kerana aku ni kan macam sebelum ini lah saya mengambil sikap okey tidak menghadiri solat Jumaat. Pasal apa? Tak apalah, saya bagi laluan kepada orang lain. Itu antara escapism, norma baru. Wa'iyadzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh itu keadilan tidak akan menjadi realiti ataupun menjadi nyata sekiranya dia tidak ditegakkan secara menyeluruh dalam kehidupan, dalam semua aspek kehidupan kita yang bermula daripada diri kita. Kita bercakap mudah nak adil pada diri kita. Adil pada diri kita, kadang kita sendiri pun banyak melakukan kezaliman pada diri kita. Kezaliman di sini antara yang boleh kita faham bukanlah kita menzalimi artinya kita hantuk apa kepala ke dinding, tidak kan. Kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata yang sesungguh dan sebenarnya. Sebab kerja kita yang sebenar, yang hakiki adalah hamba Allah, kan? Bukannya kerja jadi cikgu, kerja jadi pegawai, itu bersifat dunia, tapi yang hakikinya adalah hamba Allah. Namun Allah itu Maha Kaya, ada tugas yang wajib, kan? Cukup masa dia solat, kan, puasa, zakat, kan? Dan ada tugas yang sunat, maknanya siapa yang buat okey. Kalau macam OT lah, kalau pekerja ni dia akan get extra money dan sebagainya. Itu adalah ibadah yang sunat, yang menjadi optional pilihan kepada umat Islam, kan? Dan dia dapat lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari dan meraih redha-Nya. Baik. Diri sendiri, ahli keluarga, sanak saudara, rakan, taulan, jiran, tetangga. Hari ini jiran tak ada tangga, kan? Dan bahkan dengan alam sekitar, termasuklah haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi, okey, penyaksian yang jujur dan ikhlas kepada Allah Taala merupakan jalan. Kita balik semula, sebab syuhada ni jangan kita ingat tuan-tuan, okey ini syuhada Uhud, kan? Badar, tak, orang yang mati syahid satu sudut tu jelah syuhada, maknanya mereka yang menjadi saksi, kan? Baik, dalam konteks ayat ini ialah syuhada alillah, mereka menjadi saksi, kan? Mereka menjadi saksi dan kerana Allah Taala, jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
hendaklah kamu menjadi para pendengar keadilan dan saksi yang benar. Kan syuhada adalah saksi yang benar dalam konteks perbicaraan keterutamalah, dan ayat ini juga boleh difahami dalam konteks bidang kehakiman ataupun bidang perundangan. Baik, kerana Allah Taala jalan yang bagi menegakkan keadilan, dan para syuhada ini akan berdiri tegak di atas kebenaran. Kan, pada keterangan yang mereka berikan. Biasanya ini dalam konteks di mahkamah lah, misalnya kita jadi saksi tak, okay. Jadi saksi kerana Allah tidak akan mengorbankan keredaan untuk mencari redha manusia. Kita nak cari redha Allah ke kita nak cari redha manusia? Justru saksi-saksi ini, syuhada ini akan sentiasa ikut pedoman dalam persaksiannya dan tidak menyimpang dari kebenaran. Biasa saksi ini dia akan bercakap benar, kan, dalam konteks sistem undang-undang ini, okey, kan, dia akan okey untuk bercakap benar, kan, bukannya bercakap bohong. Yang kadang-kala mungkin ialah disebabkan oleh pelbagai faktor, mungkin ada yang tersalah jawab ke disebabkan oleh kelicikan pihak peguam peguam bela lah yang bertanya kepada kita selaku saksi dalam sesuatu kes perbicaraan. Itu sekadar contohlah. Baik, persaksian kerana Allah Taala syuhada alillah tidak akan memihak semata-mata kerana faktor sama ada dia ni kerana faktor keluarga, sebab keluarga ataupun juga kawan rapat ataupun juga orang yang terhormat dalam kampung kita, dalam masyarakat kita, kan, dan selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lepas daripada ayat tadi, syuhada alillah, walau ala anfusikum, sekalipun terhadap diri kamu, awil walidaini, ataupun mak ayah kamu, wal aqrabin, dan juga saudara mara kamu, kan, kaum kerabat kamu. Bermakna kalau betul, betullah, dan kalau salah, salahlah. Saya tidak nak kan, memberikan kenyataan yang sebaliknya untuk berpihak kepada saudara saya, kan. Maknanya secara tak langsung kita akan jadi saksi yang berdusta untuk semata-mata mempertahankan saudara kita tak yang bersalah. Baik, menegakkan kebenaran dalam penyaksian, tidak berdusta sekalipun menyakitkan hati dan perasaan ibu bapa dan keluarga. Sebab apa? Mungkin dalam certain isu lah, kan. Sebab yang penting ialah aku lebih cintakan kebenaran, kan, daripada sahabat kita, daripada siapa-siapalah, kan. Kita lebih cintakan kebenaran, kan. Kebenaran itu akan membawa kepada ketaatan, dan ketaatan itu kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bukan berbakti kepada mereka dengan cara menzalimi orang, dan bukan menghubungi silaturahim dengan menindas dan mengurangkan hak orang lain. Bak tanah pusaka misalnya, dan sebagainya lah. Baik, dalam lain perkataan, menegakkan keadilan dan kebenaran kepada ibu bapa, kepada ahli keluarga, maknanya melibatkan mereka dengan tanggungjawab untuk menegakkan kebenaran. Jadi melibatkan mereka ni, kita kena pakat-pakat bertanggungjawab, kan, dan kita kena pakat-pakat mempertahankan ataupun berada atas landasan yang benar. Kalau salahlah, kami minta maaf, kami tidak mahu bersubahat, kami tak boleh nak bantu, kami tak boleh nak tolong, walaupun kamu ni adalah saudara kami. Ini kadang-kala berlakulah, kadang-kala berlaku bab nak apply kerja, kan, dapat kerja, kemudian ini kroni saya ni, ini saudara saya, walhal kelayakannya kan tidak seberapa. Inilah antara masalah dan problem. Apatah lagi unsur-unsur tadilah yang sebelum ni yang jadi isu hangat, kroni, proksi, nepotisme, rasuah dan yang sewaktu dengannya. Sebab apa? Sebab dia ni ada hubungan yang tertentulah ataupun proksi dengan saya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, antara perkara yang selalu berlaku dalam kalangan masyarakat kita ialah tidak berlaku adil dan sentiasa memihak kepada orang kaya atas pelbagai faktor.
Ini kadang-kala lah mungkin ada sogokan secara langsung ataupun secara tidak langsung dia ni dah banyak dah berjasa kat kampung kita ni kan. Takkanlah dia buat begini. Kan contohlah. Mana dah tahu. Baik, dan firman Allah Subhanahu wa taala, in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Illam yakun in yakun ghaniyan, kalau orang yang didakwa tadi itu orang kaya ataupun orang miskin, janganlah kamu terhalang daripada nak jadi saksi untuk memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih penting dari keduanya. Baik. Ayat ini jelas menyebut bahawa kekayaan dan kemiskinan tak boleh untuk kita jadikan alasan. Bagi kita, kita bezakan antara hukum sesama manusia. Macam sebelum ni lah yang hangat dalam kalangan kita ni warga marhain, kan? Jadi warga marhain, kerana kamu jadi warga marhain, kamu kena begini-begini. Kan? Oleh kerana kami ni orang kaya begini-begini. Saya belajar di Mesir, mungkin saya dah ceritakan pada tuan-tuan lah. Belajar di Mesir ni dah tahun 88 sampailah 94. Mesir pada masa itu masih mengamalkan sistem ekonomi sosialis. Duit ada pun tak boleh nak beli barang yang banyak. Gula hanya boleh 1 kilo sahaja dia panggil ta'awun, kita panggil apa ini, koperasi lah, yang dibuka pada hari dan masa yang tertentu sahaja. Kan 1 kilo, kalau kita duduk serumah tu 3 orang ataupun 6 orang, jom 4 orang ke 6 orang ke, dan masing-masing kita minta dapatkan 2 kilo gula sebulan, contohlah kan. Baik, jadi orang kaya dia pergi reverse kereta, masukkan beras 1 guni, kan. Sedangkan kita nak kena Arab panggil tobur beratur, kan. Beratur itu antara dari sudut adil. Tak adil sebab apa? Sebab mereka orang kaya, mungkin mereka boleh beli dengan harga yang lebih sedikit, dengan mahal sedikit lah, dan mereka tidak mahu beratur, kan. Jadi orang Mesir ni kebanyakannya yang jenis golongan bawahan ni, kan, orang panggil baksis, tak apalah bagi duit kopi ke, lebih sikit RM1 ke RM2 ke misalnya, kan. Jadi dapat barang dengan mudah, kan. Jadi benda-benda yang sebegitulah antara adil dan zalim, kan. Baik, mungkin kita tak nampak demikian. Baik, jadi ini kerana Allah Taala nakkan orang yang beriman khususnya untuk menjadi qawam tadi, untuk menjadi qawam, penegak kepada bil qist, keadilan, dan juga menjadi role model, contoh teladan pelaksanaan keadilan dalam kalangan masyarakat. Benda ni kadang-kadang payah tuan-tuan. Kita pun dalam kalangan masyarakat memanglah kita tak boleh nak puaskan hati semua. Betul tak? Kita akur, kan? Tapi kita buatlah dengan cara yang terbaik mungkin, kan? Sebab masyarakat memang begitu. Orang yang beriman sewajarnya kena usaha, pastikan tidak wujud ruang ketidakadilan dalam masyarakat manusia. Yang pentinglah kita dah cuba dah sedaya upaya untuk berlaku adil berdasarkan kepada kaedah, prinsip dan sebagainya lah, kan. Kita mengikut lunas-lunas yang dibenarkan oleh peraturan dan lain-lain. Dan atas dasar itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi dalam fasa ayat yang seterusnya, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, dan jangan kamu ikut hawa nafsu an ta'dilu, supaya kamu tidak menyimpang atau menyeleweng dari keadilan. Jangan ikut hawa nafsu, kalau tidak kamu akan menyimpang. Kalau tidak kamu akan menyimpang ataupun menyeleweng dari keadilan, daripada berlaku adil. Sebab kita dah tahu dah kan, hawa nafsu dia akan sentiasa ke kiri, dan dia akan sentiasa membisik-bisikkan sesuatu yang buruk kepada manusia. Benda yang mudah aja, kan, dalam bab sedekah, kan, dalam bab solat sunat misalnya, apa jugalah yang menjadi amalan seharian manusia untuk meraih pahala yang mudah, kan.
ada bisikan dah bagi dah buat dah. Cuma nak war-warkan, nak suruh orang lain tahu aku ni buat amal kebaikan kan dan sebagainya. Betul tak? Jadi kalau hawa nafsu lah kan, apatah lagi benda-benda yang memang jelas bercanggah atau bertentangan dengan hukum Islam yang terang dan nyata. Kan? Baik, hukuman yang adil pasti tidak akan bersama dengan zalim. Sebab kita maklum dah, zalim, adil, dia tidak akan berada sekali. Dua ni dia saling bertentangan antara satu sama lain. Termasuklah juga encik hawa bin nafsu. Kan, hawa nafsu. Baik. Perintah Allah kepada allazina amanu, orang yang beriman, supaya tidak turut hawa nafsu ini kerana dia boleh membawa musibah. Betul lah kalau kita turutkan nafsu kita. Tak kira zaman muda kan dengan zaman yang penuh baran, tak orang Kelantan panggil backing. Kan, zaman emosi cepat marah apa lagi, kalau tidak fikir panjang nescaya akan berlakulah pergaduhan kan, sebab masing-masing darah muda tak sabar. Yang bawa kereta, yang bawa motor, yang bercakap dan pelbagai lagi lah kerana mengikut hawa nafsu. Kan, walaupun tak nampak tak. Kan, kerana ada bisikan, ada rasa ego, rasa bongkak, rasa sombong, aku dapat kereta baru, dapat macam-macam lah kan. Yang mana dia boleh membawa musibah dan juga keburukan sama ada kepada diri kita ataupun juga masyarakat sekelilingnya. Kan? Daripada pertembungan sesama kita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa in talbu aw tu'ridu. Dan Allah menyambung lagi wa in talbu, maksudnya oleh itu jangan kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu sorry. Dan jika kamu memutarbelikkan keterangan wa in talbu ini, kamu putar belik keterangan. Pusing-pusing ini biasalah kan. Kita dia pun nanti tengok. Kalau tanya saya lah, biasa kalau orang kita lah orang akademik ni memang base kepada fakta. Bila tengok kepada orang politik, dia tidak akan jawab secara direct sebagaimana orang akademik. Walaupun orang tadi itu adalah orang agamawan lah panggil tak kan. Benda-benda yang sebeginilah, jawab ya atau tidak, dia tidak akan beri jawapan ya atau tidak, malah dia akan pusing jauh, sedangkan kita nak ialah jawapan yang tulus ikhlas daripada orang tadi. Inilah antara masalah dan problema kita, tuan-tuan. Baik, putar balik kan keterangan. Baik, perkataan talwu di sini, wa in talwu ini maknanya membelok lidah supaya sebutan tidak betul. Dan Imam Mujahid dan ulama salaf yang lain, ini ada sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia, menjelaskan makna talwu. Wa in talwu sebagai merubah dan mengganti persaksian. Kan? Maknanya ubah kita dia punya dia panggil fakta tadi itu. Kan, ubah supaya dapat menyokong OKT, orang yang sedang ataupun orang yang kena tuduh, contohlah ini dalam konteks perbicaraan kan, kerana kita nak membela orang tadi daripada dijatuhkan hukuman bersalah oleh pihak mahkamah lah. Ini sekadar contoh. Baik, merubah dan mengganti persaksian. Sementara perkataan al-layyu, maknanya sengaja merubah dan berdusta. Sengaja berubah dan berdusta. Manakala perkataan al-i'rad, wa in talwu, sekiranya kamu putar balik keterangan, au tu'ridu, ataupun enggan menjadi saksi, kan, enggan menjadi saksi ni pun satu hal lagi. Banyak ni yang enggan menjadi saksi ni banyak, terutama dalam kes kemalangan jalan raya. Kan, kita sendiri pun sebab apa? Bila kita tengok nak jadi saksi tak? Payah nak kena pergi naik mahkamah. Banyak ialah sebahagian orang lah kan, walaupun memang kita nampak aksiden berlaku depan mata kita kan, kita maknanya jadi saksi, kadang-kadang kita mengambil sikap yang tidak acuh tak acuh ataupun tak kisahlah kan, lantaklah. Biarlah itu urusan daripada claim lah dengan insurans ke dengan apa benda lah kan, aku tak nak campur sebab kita
tahu dia agak merumitkan kalau kita melibatkan diri dan tampil ke depan untuk memberikan penjelasan kepada pihak berkuasa, kan, akan kemenangan tadi dan seumpamanya. Kan, ini kadang-kadang jadi pro and con lah dalam masyarakat kita. Baik, kemudian perkataan i'rad ialah i'rad, bermakna menyembunyikan dan meninggalkan persaksian. Menyembunyikan apa dia dari sudut kebenaran. Kita tahu benda ni betul tapi kita tidak bercakap benar. Kan, lebih kurang juga yang tadilah, iaitu berdusta. Kan, i'rad ialah berpaling dari kebenaran ataupun juga menyembunyikan dan meninggalkan persaksian dan tidak mahu bercerita sesuatu yang betul dan benar sebagaimana saranan agama kepada kita allazina amanu, orang yang beriman. Baik. Dalam konteks ayat ini, dia membawa maksud mengubah hukum atau persaksian daripada yang benar kepada dusta ataupun kepada yang batil. Oleh yang demikian, perbuatan sebegini termasuk dalam al-kabair, dosa besar. Masuk dalam al-kabair, dosa besar yang dicela dalam Islam. Kita maklum tuan-tuan, dosa besar tidak ada keampunan kecuali taubatan nasuha, kecuali taubat. Inilah yang sebahagian dalam masyarakat kita ni dia tak rasa dia lakukan dosa besar. Kan? Mungkin dia rasa aku dosa kecil saja. Yang kita pun mungkin kadang-kala kita lupa yang dosa tadi itu adalah dosa besar. Kan? Dan kita sendiri pun tidak rasa bersalah dan tidak rasa nak bertaubat, memohon keampunan dalam erti kata yang sebenar-benarnya kerana kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tidak rasa kita ni melakukan dosa yang dikategorikan oleh ulama sebagai al-kabair ataupun dosa besar. Kita rasa dosa kecil je. Sebab dosa dia ada dua, kan? Dosa besar dan dosa kecil, kan? Jadi dosa kecil maknanya dari sudut keadanya mudahlah untuk mendapatkan keampunan, kita istighfar, kita berwudu dan yang sewaktu dengannya. Adapun dosa besar yang saya dah sebutkan tadi, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain melainkan kita memohon keampunan yang sungguh-sungguh dan juga taubatan nasuha. Mudah-mudahan orang yang memohon tadi itu diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita boleh tengoklah, mungkin tuan-tuan boleh tengok dapatkan buku Al-Kabair, kan, oleh Imam Az-Zahabi. Ada 76 dosa besar, termasuklah juga ribah, kan, fitnah, adu domba dan sebagainya yang mungkin menjadi sebahagian daripada amalan kita, apa dia, unsadarable, tanpa kita sedari, tanpa kita perasan. Awal iazubillah min zalik. Nak minta maaf dengan manusia payah hui, kan, apatah lagi manusia tadi dah mati, kita duk kutuk, kan. Orang yang berjiwa besar tak apa, kalau pemimpin, kalau dia jenis berjiwa besar tak apalah. Nak kalau bidang politik pula, kan, dia kena berjiwa besar dan memaafkan. Kalau dia tidak maaf, kita ni rakyat jelata yang kutuk dia dapat dosa, kan. Soal dia melakukan kesalahan tu pun dia akan dapat dosa. Jadi masing-masing akan dihisap nantilah di akhirat kelak. Kan? Baik. Bukanlah kata okey, jawab apa kata-kata lebih pendek, kita tengok siapa yang menang. Baik. Sebagai kesimpulan, untuk perbincangan pada malam ini, berdasarkan kepada ayat yang kita bincangkan pada kali ini, iaitu ayat 135 surah An-Nisa, kita dapat mengambil beberapa istifadah ataupun pengejaran lah ataupun faedah. Dan antaranya yang pertama ialah menjadi suatu kewajipan kepada kita allazina amanu, kan, sebab kita kena meletakkan diri kita ni 5 tahap tadi tu, kan. Aku juga yang pertama Muslim, yang kedua ialah mukmin, orang beriman, atas sikit muhsin, orang yang buat baik, yang keempat musleh, dan yang kelima muttaqi. Memang kita nak yang atas sekali, kan, tapi kelima-lima tadi itu mesti ada, kan, yang daripada
tingkat kedua, tingkat tiga, tingkat empat dan sampai tingkat lima, bermakna dia telah melepasi dan telah praktis dan amalkan secara konsisten ataupun istiqamah akan sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada nombor satu ataupun yang bawah lah, yang paling bawah kan, yang kedua, ketiga dan keempat untuk naik kepada yang paling atas. Baik, menjadi kewajipan kepada orang beriman untuk berlaku adil dalam semua perkara kehidupan, termasuklah dalam bab bidang penghakiman dan penyaksian. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman saudara-mara yang jadi hakim. Kan? Jadi hakim mahkamah ni tak kira mahkamah besar ke mahkamah kecil ke, dia tidak boleh expose kepada khalayak. Kan? Saya ada kawan, bila kenduri kahwin atau majlis apa pun, biasanya kenduri lah. Dia akan pergi awal. Kalau apa panggil, buka pukul 11, maka dia akan sampai 10.45. Kan? Okey, sedang elok lah, sedang molek, sedang elok. Kedai buka, kan, boleh makan, maknanya dia akan makan, okey sekejap, balik. Kan, memang tak sempat jumpa, kecuali okey, kita dah tahu dah, tanya dia nak bagi pukul berapa, nak pergi pukul berapa, okey disebutkan pukul 11, bermakna saya kalau nak jumpa sahabat tadi, saya kena sampai on time. Kalau tidak, memang tak dapat lah. Pasal itu antara etika tuan hakim yang perlu dia patuhi, kan, tak boleh nak merewang, apa panggil, macam kita orang biasa, jadi hilang nikmat tak. Nak ber-Facebook pun tak boleh, nak ber-apa medsos pun tak boleh, kan, hilang nikmat, kecuali dia apa menyamalah nama lain, kan, untuk tidak dikenali. Baik, yang pertamalah. Yang keduanya ialah ayat ini juga mengharamkan kepada kita berdusta dalam penyaksian. Berdusta ni bukan hanya sekadar dalam penyaksian saja, semua benda, kan, bukan dalam konteks apa sebagai saksi di mahkamah saja, kan, penyaksian, dan juga mengelak diri daripada memberi saksi jika tidak dapat ditegakkan keadilan melainkan dengan saksi dia. Kalau orang perlukan kita, maknanya pihak mahkamah lah dalam konteks ini perlukan kita untuk nak tegakkan keadilan dalam satu kes yang sedang dibicarakan. Okey, kita saksi yang ke berapa, yang ke-50, yang ke-40 kita diminta tampil, bermakna kita kena, kan, berbesar hati, berjiwa besar untuk tampil. Dan dari sudut peruntukan ada, kan, ada boleh claim lah daripada pihak kerajaan. Yang itulah manalah tahu kok-koklah kita berada di Selangor, kes tadi berlaku di mana, di Johor, di Perlis, kan, nak travelling cost dan sebagainya akan ditanggung oleh pihak kerajaan lah, kan, kerana kita ni menjadi saksi kepada suatu kes perbicaraan yang sedang berjalan. Kadang-kadang kita ni tak banyak tahu berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan. Baik, jadi apa yang jelas ialah Islam sebagai agama yang syumul, yang berikan perhatian yang serius kepada hak sesama manusia. Kerana kita tidak mahu manusia yang apabila dibicarakan kes tadi, kan, misalnya dalam keadaan okey, pasangan nak bercerai, kan, kita dipanggil betul ke tidak ni untuk nak mengesahkan, misal kata berlafaz cerai ke apalah, kita orang ketiga tak berlakunya lafaz cerai oleh suami kepada isteri di mana di stesen bas, kan, di hadapan kita, maka pihak kadi mahkamah syariah panggil kita, betul tak? Nak panggil kita, dan kita tak nak pergi, tak boleh lah, kan, kerana kita nak membantu pihak mahkamah memberikan keterangan yang betul, yang jelas terhadap isu yang berlaku, kan. Kalau kita pergi, kita dengar dan kita menindak ke menafikan, maka tanggunglah bala. Ataupun mungkin juga pihak si lelaki tadi itu saudara kita, ataupun si perempuan itu saudara kita, jadi sudah tentulah kita akan bias ataupun berpihak untuk nak memenangkan salah satu antara mereka itu, kan. Kalau ditanya adakah kamu dengar ke tidak apa yang disebutkan oleh suami kepada isteri ni, kan. Kalau kita betul dengar, kita jawab tidak, maka kitalah akan jadi saksi yang
yang bohong, yang dusta. Kan? Tak tahulah, mungkin ada sebagai kes yang berlaku. Wallahu a'lam lah, agak-agak hari ni tak lagi lah, kerana zaman telah berubah. Walaupun zaman telah berubah, zaman ICT ke apa ke, kan, dia juga berlaku cerai melalui SMS ke, kalau dululah kan, cerai melalui media sosial, lafaz cerai lah melalui media sosial dan sebagainya lah. Dan yang penting ialah kita ni apabila diminta untuk menjadi saksi, kita kena bersedia untuk nak membantu pihak yang berkenaan demi menegakkan Islam. Baik, supaya kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang sejahtera dan harmoni lah. Dan juga ada disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, wala taktumus syahadah, jangan kamu menyembunyikan keterangan saksi, dan wa man yaktumha, sesiapa yang menyembunyikan keterangan, kita tahu benda yang betul, kan, kata Allah Taala, fa innahu athimun qalbuh, maka orang tadi itu adalah orang yang berdosa dan hatinya, kan, orang yang berdosa, dia tahu dia boleh hidup ke tidak, kan, boleh hidup ke tidak orang yang macam ni. Tapi kalau orang yang jenis halal haram, jenis tak kisah, bab sembahyang bang ni jenis tak apa nak kisah, dia boleh hidup. Tapi kalau orang yang hatinya sentiasa dekat rapat dengan masjid, rapat dengan dekat dengan ibadah, maka sudah tentulah dia akan rasa keluh kesah. Dia akan rasa tak selesa, biar betul ni, kan, dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada benda-benda ataupun perkara-perkara yang tidak selari dengan agama, yang tidak teli dengan syariat ini ada dalam diri dia ataupun yang berhampiran dengan dia. Mana kita rasa, tuan-tuan, kan, kita sendiri yang rasa tak? Macam mana? Kita ambil duit orang, rasa macam mana? Ataupun ada hutang orang, ingat ke tidak? Biasanya kan, tuan punya hutang tu ingat, kita yang berhutang ni tak ingat. Jumpa member tu buat lupa. Patutnya kita lah minta maaf lah, bulan ni aku tak ada nak bayar lagi, kan. Tapi nampak beli baju baru, tak tukar handphone baru. Ini antara masalah. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah menyambung lagi, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maknanya ayat ini juga macam yang tadilah, menunjukkan wajib disempurnakan penyaksian pada waktu dikehendaki, kerana menyembunyikan keterangan yang benar dan menyimpan dalam ingatan tidak menepati dengan kehendak keadilan. Justru Allah Subhanahu Wa Taala bagi warning, bagi reminder, peringatan, warning kepada orang tadi. Sebab apa? Wa man yaktumha, siapa yang menyembunyikan kesaksian dan juga kebenaran tadi, fa innahu, sesungguhnya dia athimun qalbuh, orang yang berdosa hatinya. Berdosa hatinya, dia akan rasa keluh kesah, tak tenang, kan. Sebab kata tadilah, kalau orang yang jenis halal haram dia tak kisah, jalan je, kan. Tapi orang yang kisah ni tak percaya, tuan-tuan tanya, tepuk dada tanya iman tak? Kita buat satu perkara, rasa, kan, nak parking pun tempat lain pun tak boleh ni, nanti terhalang, kita mengganggu lalu lintas. Di situ dah bukan kerana kita ni scam, tidak, kan. Kita pasal jalan raya pun ada hak dia. Biarlah orang kata okey, skema kita parking jauh sikit kerana kita nak nak menjaga hak orang lain supaya kita dapat berlaku adil dalam semua perkara, kan, dalam semua kehidupan. Tapi tadilah orang yang tak rasa, okey, dia parking saja betul, apa aku janji, okey, dapat cucuk duit kejap, okey, kan, belah. Itulah sebahagian daripada sikap manusia, dan Islam memberikan perhatian yang cukup berat kepada hak manusia, kan. Hak sesama manusia ini macam-macam lah, kan. Dalam konteks pasangan suami isteri pun ada hak dan tanggungjawab, kan, keduanya, dan hak bersama, dan hak sesama jiran, kan, dan pelbagai lagi lah hak yang sesama manusia ini, baik yang Muslim yang bukan Muslim, yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin.
Dan yang terakhirnya ialah keadilan Islam tidak terlepas kepada jemaah Islam tetapi juga kepada orang yang bukan Islam. Maknanya kita kena usaha tunjukkan keadilan Islam ini. Tunjukkan keunggulan dan keadilan Islam ini kepada masyarakat, sama ada masyarakat yang Muslim ataupun yang bukan Islam. Mudah-mudahan mereka dengan sebab yang kecil tadi, kan, bab nak terima hidayah ni tak semestinya besar, kerana yang kecil saja barangkali boleh mereka terbuka minda, terjentik hatinya, kan, dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya memeluk Islam. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dia tengok orang Islam ni orang yang sentiasa berbudi bahasa tinggi, tahap sopan santunnya dan sebagainya, dan dalam konteks masyarakat kita inilah di kejiranan kita hari ini, tuan-tuan. Jadi saya rasa saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Mudah-mudahannya hari ini 22 hari bulan bersamaan dengan berapa dah? 20 Rejab, kan? 20 Rejab, dan kita pun dah tak lama lagi akan masuk bulan Syaban. Baik, jadi seperti biasalah, siapa yang nak berikan sumbangan dan sebagainya, infak ini untuk kita laksanakan program ilmu ini, boleh salurkan infak anda itu kepada akaun Bank Islam Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya sekali lagi bagi pihak Akademi Tadabbur Malaysia mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, sokongan tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak Akademi Tadabbur Malaysia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Jadi sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa pada siri yang berikutnya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan bacaan kafaratul majlis dan suratul As.